Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. PAS dan Bersatu berebut jawatan Perdana Menteri. Telah disahkan bahwa tidak lama lagi kepimpinan Perikatan Nasional akan berunding dan berbincang tentang siapa yang akan jadi Perdana Menteri. Yang aku selalu cakaplah kan, kalau kamu masih ingat, mana-mana gabungan parti politik itu, pertama sekali kalau nak jadi kerajaan, yang pertama sekali mereka perlu tahu ialah rundingan siapa jadi Perdana Menteri. Jangan sampai sudah menang baru dirunding. Yang itu aku tak boleh terima. Macam mana mau jadi kerajaan kalau kepimpinan pun belum tahu kalau sudah jadi kerajaan? Apapun alasan kamu, yang itu alasan kamulah. Bagi saya, kita pilih mana gabungan yang kalau mereka menang sudah ada pilihan sedia. Sekurang-kurangnya ada 2 atau 3 nama yang sudah bakal dipilih. Tapi kalau sudah menang baru nak pilih, bayangkan apa jadi dengan kerajaan pada waktu itu selama berminggu-minggu. Mungkin akan ambil masa sehingga sebulan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Lebih-lebih lagi kalau parti politik itu gabungan itu longgar, yang mana akan berlaku insiden seperti dalam kerajaan sebelum ini, tarik-menarik sokongan. Macam abah kaulah, dia pernah kata, aku tekan butang ini, aku tekan button ni, hancur, runtuhlah kerajaan ini. Begitulah. Beginilah yang kita paling takutlah, kan? Kerajaan yang menang, kalaulah menang, yang kita takut ada istilah tekan button. Tekan button je runtuh satu, tekan button je runtuh lagi satu. Jadi itu yang kita tidak mahu. Yang kita mahu ialah menang saja, besoknya tak sampai 24 jam sudah ada Perdana Menteri yang tersedia, yang tiada istilah tekan-tekan button. Tekan-tekan button, nak runtuh, nak tarik sokongan, macam-macam lah. Bayangkanlah kalau sesama sendiri pun tarik sokongan sini, tarik sokongan sana. Itukah kerajaan yang Anda mahu? Buktinya sekarang, PAS dan Bersatu kelihatan rebut jawatan Perdana Menteri. Bukti kepentingan rakyat bukan keutamaan, kata laporan di dalam Harapan Daily ini. Perebutan jawatan Perdana Menteri dalam sebuah kerajaan yang belum pun dibentuk membuktikan bahawa Bersatu dan PAS tidak meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan, kata Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sebelum itu, izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Apabila imun kita bodoh, lemah dan tidak seimbang, imun badan kita tidak dapat menghapuskan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu, penyakit itu akan berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Kita sakit dan kita bermasalah. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan juga menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit. Imun badan yang seimbang akan menyebabkan ia kenal mana satu lawan, mana satu kawan di dalam tubuh badan kita. Imun badan yang tidak seimbang menyebabkan ianya menyerang diri sendiri. Terapi imun ini mendidik imun badan kita jadi bijaksana, mengenal kawan dan lawan. Coba dapatkan produk yang halal ini, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga lulus KKM. Produk ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesihatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Cepat dapatkannya. Saudara-saudara sekalian, Perhimpunan Agung Tahunan PAT Bersatu menyaksikan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin dinobatkan sebagai calon presiden. Sesi muktamar pula menyaksikan nama Timbalan Presiden Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man diangkat oleh PAS sebagai calon Perdana Menteri.
Kedua-duanya calon ini mendapat perhatian paling tular di media sosial. Majoriti yang memberi komen saya lihat, majoritinya menolak calon-calon ini. Muhyiddin kata mereka sudah pernah jadi Perdana Menteri tapi gagal. Tuan Ibrahim Tuan Man pula kata mereka belum jadi Perdana Menteri dah melakukan kesilapan dalam isu penyelesaian kes Kampung Sungai Baru. Bayangkan dia kata boleh dibatalkan begitu saja. Saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku walaupun Tuan Ibrahim Tuan Man menolak cadangan tersebut, tetapi situasi muktamar dan respon pimpinan PAS terhadap keputusan PAT Bersatu sepakat mencalonkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-11. Ini jelas memperlihatkan Perikatan Nasional sedang bergelemang dengan perebutan kuasa dan kedudukan, bukannya menyusun agenda penyelesaian masalah rakyat. Pertikaian mengenai siapa calon Perdana Menteri hanya menegaskan dan mengesahkan bahawa kepentingan rakyat bukanlah keutamaan utama mereka. Mahfuz menambah perbezaan pendirian calon Perdana Menteri menimbulkan kesangsian sama ada PN mampu membawa kestabilan politik dan ekonomi. Respon PAS jelas memperlihatkan PAS mahu jawatan Perdana Menteri diberikan kepada PAS. Jika dalam soal kepimpinan tertinggi pun PN gagal mencapai persefahaman, bagaimana mereka mahu diyakini mampu menawarkan kestabilan politik dan ekonomi kepada rakyat. Perpecahan dalaman seperti ini hanya menambahkan kegelisahan dan menjejaskan keyakinan rakyat serta pelabur terhadap masa depan negara. Beliau berkata bahawa rakyat Malaysia memerlukan pemimpin yang boleh menyelesaikan isu-isu semasa yang kritikal kepada rakyat. Saya ingin menegaskan bahawa rakyat kini memerlukan pemimpin yang fokus kepada isu-isu mendesak, kos sara hidup, peluang pekerjaan, pendidikan, serta pembinaan masa depan yang lebih terjamin untuk generasi akan datang. Politik yang berasaskan perebutan jawatan tidak akan membawa Malaysia ke hadapan. Justru itu, rakyat diseru untuk menilai Perikatan Nasional yang terpalit dalam kemelut perebutan jawatan Perdana Menteri. Yang penting sekarang ini untuk rakyat ialah terus bersama dengan Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah membuktikan kesungguhan membela rakyat dan membangunkan negara, kata Mahfuz Omar. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.